Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam channel bersama Cikgu Su. Baiklah semua, kali ini kita akan mempelajari bab 5 Sains Tingkatan 1 bertajuk Jirim, subtopik 5.1 Jirim dalam alam. Dalam video pada kali ini, kita akan belajar bagaimana menyatakan bahawa hampir semua benda yang wujud dalam alam ialah jirim. Yang kedua, membuktikan bahawa benda hidup dan benda bukan hidup mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Seterusnya, membezakan sifat fizikal dengan sifat kimia jirim dan bagaimana mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri. Baiklah semua, apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Jirim berasal daripada perkataan ji iaitu jisim yang bermaksud setiap benda atau objek mempunyai jisim. Manakala R yang terdapat pada perkataan jirim itu sendiri memberi maksud ruang iaitu setiap benda atau objek itu boleh memenuhi ruang. Oleh itu, jirim ia bermaksud sesuatu benda atau objek yang mempunyai jisim dan boleh memenuhi ruang. Baiklah, mari sama-sama kita lihat contoh jirim yang pertama. Contoh yang pertama ialah siput. Kalau kita tangkap siput banyak-banyak, kita isikan dalam sebuah tin kosong. Adakah siput akan memenuhi ruang tin tersebut? Jawapannya, ya. Siput akan memenuhi ruang di dalam tin kosong tadi. Adakah siput boleh ditimbang? Bolehkah kita mendapatkan jisim siput? Jawapannya juga, ya. Jadi, siput ialah jirim. Ayuh kita lihat contoh jirim yang seterusnya. Bayangkan kita ada sebiji kek. Kalau kita isikan kek ke dalam bekas, bolehkah kek tersebut memenuhi sebuah bekas? Jawapannya, ya. Kek dapat memenuhi ruang bekas tersebut. Bolehkah kek ditimbang? Jawapannya sudah tentulah ya. Jadi, kek juga adalah jirim. Baiklah, sekarang kita perhatikan. Adakah udara suatu jirim? Apakah bukti udara ialah jirim? Baiklah, bayangkan kita ada sebiji belon yang tidak ditiup. Sekarang kita tiup belon tersebut. Apa yang kita tiup ke dalam belon? Ya, ia adalah udara. Udara akan masuk ke dalam belon dan menyebabkan belon mengembang. Ini menunjukkan udara memenuhi ruang. Perhatikan pula contoh eksperimen ini. Asalnya, belon sama saiz, seimbang pada penyedut minuman. Kemudian, kita cucukkan salah satu belon tersebut dan apa yang berlaku? Sudah tentulah udara yang berada di dalam belon tersebut akan keluar. Nah, sekarang kita perhatikan penyedut minuman tidak lagi seimbang. Belon yang masih mengandungi udara akan berada ke bawah. Manakala belon yang sudah tidak mempunyai udara akan naik ke atas. Penyedut minuman tidak lagi seimbang. Bukankah ini menunjukkan bahawa udara mempunyai jisim? Ya, inilah buktinya bahawa udara juga adalah jirim. Jadi, dapatkah kita menyatakan hampir semua benda yang wujud dalam alam adalah jirim?
haiwan, tumbuhan, air, udara, batuan, kayu, baju. Hampir kesemua benda yang wujud dalam alam adalah jirim. Bukan jirim bermaksud sesuatu yang tidak dapat dikira jisimnya dan tidak dapat memenuhi ruang. Apakah yang akan terhasil apabila kita menyalakan api? Cahaya akan terhasil apabila kita menyalakan api. Dapatkah kita timbang cahaya dan kita masukkan cahaya di dalam ruang atau bekas tertentu? Tidak, bukan? Selain daripada cahaya, dapatkah kita merasakan panas selepas kita menyalakan api? Ya, panas adalah diakibatkan haba yang terhasil daripada nyalaan tersebut. Adakah kita dapat menangkap haba dan memasukkannya ke dalam bekas? Atau adakah kita dapat menimbang haba? Ya, juga tidak. Maka, haba dan cahaya adalah contoh bukan jirim. Satu lagi contoh bukan jirim ialah bunyi. Ini kerana bunyi tidak dapat diukur jisimnya. Baiklah, sekarang kita akan cuba mencari perbezaan di antara sifat fizik jirim dengan sifat kimia jirim. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat fizik jirim? Sifat fizik jirim ialah sifat yang boleh diperhatikan menggunakan 5 jenis deria yang ada pada manusia. Yang pertama, takat didih. Yang kedua, penebat haba. Yang ketiga, konduktor haba. Dan yang keempat, takat lebur. Manakala sifat fizik jirim yang kelima ialah kebolehan melarut. Mari kita perhatikan. Setiap cecair mempunyai takat didih yang berbeza. Contoh, air akan mendidih pada 100 darjah Celsius. Seterusnya, pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Contoh bagi konduktor haba pula ialah periuk atau perkakas memasak di rumah anda biasanya dibuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Takat lebur ais ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan tertentu. Kebolehan melarut pula ialah kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut seperti air. Sekarang, mari kita perhatikan sifat kimia bagi jirim. Sifat kimia ialah sifat yang menunjukkan suatu tindak balas apabila sesuatu bahan itu berubah menjadi bahan yang berbeza. Sifat kimia ini bergantung kepada tindak balas yang berlaku terhadap sesuatu bahan. Contoh, pengaratan. Pengaratan ialah hasil tindak balas di antara bahan logam dengan air dan oksigen. Contoh lain ialah pembakaran. Terdapat sesetengah jirim mudah terbakar. Jadi, sila berhati-hati dengan bahan yang anda kendalikan. Sekarang, kita perhatikan bagaimana untuk mengelaskan jirim. Jirim dikelaskan berdasarkan faktor yang pertama, iaitu ketumpatan. Apakah itu ketumpatan? Ketumpatan ialah bagaimana kita menentukan kebolehan sesuatu bahan untuk terapung dan tenggelam. Faktor pengelasan jirim yang kedua ialah takat didih dan takat leburnya.
Apakah yang dimaksudkan dengan takat didih dan takat lebur? Suhu apabila keadaan pepejal bertukar menjadi cecair, atau suhu apabila keadaan cecair berubah menjadi gas. Faktor pengelasan jirim yang ketiga ialah keterlarutan. Ia merupakan kebolehan sesuatu bahan untuk melarut di dalam pelarut dan membentuk larutan. Sekian dulu untuk kali ini. Semoga video yang disampaikan pada kali ini bermanfaat untuk anda semua.